Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap ibu bapa semua dah bersedialah. Kita pun dah tepat jam 9.30 seperti yang kita janjikan dalam temu janji kita dalam surat jemputan. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengadakan sesi taklimat ataupun pencerahan tentang macam mana kita nak memohon anak-anak kita kemasukan ke tingkatan 1 di sekolah agama menengah bawah JAIS lah. Sebelum tu saya akan mulakan yang berusaha Puan Guru Besar SRS Seksyen 3 Puan Nurida binti Hashim, yang berusaha Ustazah Faizah binti Mat Saleh, Guru Penolakanan Pentadbiran, yang berusaha Ustaz Azman bin Mahmud, Guru Penolakanan Hal Ehwal Murid SRA Seksyen 3, guru-guru yang hadir dan serta ibu bapa tahun 6 SRA Seksyen 3 sekalian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkatilah majlis kita pada pagi ini, eloklah kita membaca doa sikit. Sebelum kita doa, kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baca doa sikit pada pagi ni bagi berkat lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستعوذك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار أنيد وذي أين وذي بغ وشر ذي كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, baik, sebelum kita meneruskan kita punya agenda pada pagi ini, dengan sukacitanya saya ingin menjemput kata-kata aluan daripada Guru Besar SRA Seksyen 3 Puan Nurida binti Hashim bagi menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Ustaz Akmal Nizam selaku pengerusi taklimat kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ar wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, yang saya hormati Puan Faizah Mat Saleh, Guru Penolong Kanan Pentadbiran SRA Seksyen 3, Ustaz Azman bin Mahmud, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, guru-guru tahun 6 dan seterusnya yang saya muliakan tuan-tuan, puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izinnya pada pagi ini kita dapat bersama dalam satu taklimat, iaitu taklimat permohonan kemasukan murid ke tingkatan 1. Terlebih dahulu saya bagi pihak sekolah merakamkan ucapan penghargaan, terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan puan-puan secara atas talian.
Terima kasih kerana meluangkan masa pada pagi ini. Kita faham ya kalau hari Sabtu Ahad masing-masing sibuk, banyak tugasan di luar sana. Terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan diadakan taklimat ini adalah seperti yang Tuan Pengerusi sebut tadi ya, iaitu adalah untuk memberi penerangan secara lebih terperinci permohonan kemasukan murid ke tingkatan 1 kepada tuan-tuan puan-puan lah ya, beberapa tahun 6 tahun ini. Dan taklimat insya-Allah akan disampaikan oleh Ustaz Azman bin Mahmud, guru penekanan HEM sekolah kita. Dan insya-Allah pada pagi ini taklimat akan di dalam taklimat tersebut akan didedahkan ya kepada tuan-tuan puan-puan berkaitan dengan takwim proses kerja, kemudian proses permohonan, kemudian syarat permohonan dan lain-lain yang berkaitan lah. Untuk SRA Seksyen 3 ini adalah satu inisiatif daripada pihak sekolah ya tuan-tuan, nak panggil maklumlah ya, kita banyak tugasan-tugasan, lebih-lebih lagi kita pun baru lepas anak-anak kita menjalani peperiksaan SRA semalam yang terakhirlah, alhamdulillah ya. Baik, jadi tuan-tuan puan-puan, saya harapkan ya kepada tuan-tuan puan-puan agar terus kekal berada di dalam platform ini ya. Sebab banyak yang akan disampaikan oleh Ustaz Azman nanti ya, dan untuk tahun ini permohonan semuanya dibuat dan dilakukan oleh ibu bapa penjaga sendiri. Ya, nanti kita akan ikutilah penerangan tersebut. Baik, di kesempatan ini saya bagi pihak pengurusan dan pentadbiran ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan ya, kerana menghantar anak menghadiri kelas gerak gempur daripada hari Isnin sampailah hari Jumaat minggu ni tadi. Alhamdulillah, SK pun memberi memberi pelepasan kepada anak kita, alhamdulillah. Anak tuan-tuan pun hadir ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang telah memberikan sumbangan ya, sumbangan sarapan pagi kepada anak-anak. Dan ada yang turut serta, ada yang parent turut serta solat duha tu pagi tu. Ya, terima kasih kerana menyokong sekolah dan menyokong lebih-lebih lagi kepada anak-anak tuan-tuan puan-puan lah ya. Alhamdulillah. Doakan semuanya berjaya, semuanya lulus, semuanya mumtaz. Kami pun mendoakan, kami pihak sekolah sentiasa mendoakan anak-anak tuan-tuan puan-puan berjaya dengan cemerlang dalam urusan PSRA nanti. Baiklah, balik kepada taklimat. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang hadir secara maya ini ya, dan terima kasih kepada Ustaz Azman. Ini inisiatif PKM lah ni ya, dan juga guru tahun 6 ni mengadakan taklimat seperti ini. Sebenarnya untuk anak-anak tuan-tuan puan-puan telah pun diberi taklimat sebelum periksa hari tu. Ya. Baiklah tuan-tuan puan-puan, terima kasih, selamat mendengar taklimat. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Puan Guru Besar Puan Nurida binti Hashim di atas kata-kata aluan sepatah kata daripada beliau. InsyaAllah tanpa membuang masa, saya ingin menjemputlah Ustaz Azman bin Mahmud, Guru Penolongan Hal Ehwal Murid bagi menyampaikan taklimat beliau tentang macam mana ataupun apakah prosedur dia yang berkaitan tentang permohonan kemasukan ke tingkatan 1. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Boleh cakap dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pengerusi majlis pada pagi ini, Ustaz Muhammad
Akmal Nizam bin Asnan, guru tahun 6. Yang berusaha Puan Nuridah binti Hashim, guru besar HRC 3. Yang berusaha Puan Faizah binti Mak Saleh, guru penolong kanan pentadbiran. Barisan guru-guru tahun 6 yang berdedikasi, ibu bapa, tuan-tuan, puan-puan, seterusnya kepada sidang yang dapat sama-sama menghadirkan diri secara online dalam taklimat kemasukan ketingkatan 1 pada tahun 2025. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Puan Guru Besar, alhamdulillah kita telah pun selesai menduduki peperiksaan. Anak-anak kita telah pun selesai menduduki peperiksaan PSRA pada minggu ini, daripada benar 21 Oktober sehingga 25 Oktober. Jadi anak-anak kita telah pun berusaha sedaya upaya dan juga telah pun selesai untuk menduduki peperiksaan PSRA. Mudah-mudahan kita doakan kejayaan yang cemerlang, dapat mumtaz, yang mumtaz sufi, di mana mumtaz yang boleh dikategorikan sebagai mumtaz yang terbaik lah. Baik, di mana yang telah kita wawarkan dalam surat makluman jemputan sesi taklimat permohonan ketingkatan 1, kita akan adakan secara maya lah. Pada hari ini dari 1, 26 hari Oktober 2024 pada pukul 9.30 pagi. Saya yakin dan percaya guru-guru kelas tahun 6 ada memasukkan satu slide dalam grup kelas masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah sama-sama meneliti atau melihat slide yang telah diberikan dalam grup kelas masing-masing. Baik, saya teruskan dengan tata cara atau garis panduan permohonan kemasukan murid tingkatan 1 MITS SAM Muhammadiyah Pekan Sabak, SAM Bestari, SAM yang macam mana kita di Shah Alam ni, SAM kita ada di Samtaj untuk kemasukan tahun 2025. Baik, kita tengok pada slide yang pertama. Untuk tahun ini, jumlah calon PSRA tahun 2024 yang dicatatkan bahagian BPI, iaitu bahagian Pendidikan Islam, seramai 45,321 orang. Ramai iaitu 45,321 orang. Dan jumlah sekolah agama menengah SAM ataupun SAMTI Negeri Selangor hanya ada 23 buah sekolah. Jumlah MITS Negeri Selangor ada 5 buah. Jumlah kelas tingkatan 1 di SAM Negeri Selangor hanya ada 93 kelas. Jumlah kelas tingkatan 1 di MITS Negeri Selangor sebanyak 10 kelas. Jumlah tawaran ke sekolah agama menengah SAM sebanyak hanya 3,384 orang sahaja. Manakala jumlah tawaran ke MITS seramai 450 orang. Jadi di sini kalau dilihat, calon yang mengambil periksaan ini seramai 4,321 yang dapat dipilih memasuki ke SAM hanya 3,384 orang. Jadi di sinilah kita setiap sekolah dah usaha sehabis baik untuk pastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan mendapat pekerjaan cemerlang dan insya-Allah layak untuk memasuki sekolah agama di bawah Negeri Selangor, insya-Allah. Okey, baik, kita akan terus kepada takwim proses kerja. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kali ini tengok kepada takwim proses kerja, kita tengok pada 0.6, iaitu untuk tindakan ibu bapa penjaga untuk mengisi permohonan ketingkatan 1 SAM, SAMBES, MITS, TUROS, ABT
pada 1 hari bulan 11 sehingga 27 Disember. Ya. Ataupun 1 November sehingga 27 Disember. Inilah masa yang mana ibu bapa perlu mengisi segala maklumat-maklumat, segala keperluan-keperluan anak-anak ya di dalam laman web, iaitu https //e-sekolah.jais.gov.my ya, ada dalam slide itu, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh lihatlah. Okey. Jadi dalam tarikh ini ya, tuan-tuan dan puan-puan diminta ya untuk mengisi segala dokumen. Dia bagi masa lebih kurang 1 bulan dalam 1 bulan 27 hari. Inilah masa yang diberi untuk menulis ataupun mengisi segala dokumen yang diperlukan. Kemudian murid akan menduduki ujian kelayakan kelas UKK. Okey. Menduduki ujian kelayakan UKK, ujian kelayakan khas ni adalah untuk khas kepada murid-murid calon mumtaz yang ingin memasuki MITS. Ya. MITS Mahat Integrated, di mana hanya yang dalam tu kita hanya diberi sebanyak 5 buah sekolah sahaja. Ya. Okay, kemudian murid akan menduduki temuduga kelayakan MITS ya, dan juga SAM Muhammadiyah Pekan Sabah, iaitu calon mumtaz pada 13 hingga 14 hari bulan 1 2025. Ya. Okey. Kemudian kita tengok tarikh akhir. Ya. Okay, jabatan akan mengeluarkan status permohonan Komisioner Ketekatan 1 secara online, iaitu status permohonan boleh semak secara online di HTTP tadi tu, iaitu insekolah.jais.gov dan .my, iaitu pada 31 hari bulan 1 2025. Tarikh inilah ya, ibu bapa boleh melihat status sama ada anak-anak tuan-tuan puan berjaya ataupun kurang berjaya. Okey, tetapi yang kurang berjaya boleh membuat semakan keputusan permohonan rayuan, di mana sekiranya permohonan gagal, yang calon tidak berjaya boleh buat rayuan secara online ya. Untuk makluman semua, mulai tahun ini tiada lagi semakan secara bertulis ataupun hard copy, semua secara online ya. Jadi kepada ibu bapa diminta ya untuk pastikan ya isi makluman-makluman di dalam laman yang telah disediakan. Okay. Okey, kemudian pendaftaran murid tahun 1 bagi tahun pertama dan kedua 2025 akan dikeluarkan pada 19 hari bulan 2 2025. Kemudian proses permohonan rayuan sekiranya ada kekosongan sama ada dari dalam atau luar negeri, iaitu pada 10 sehingga 14 hari bulan 3 2025. Okey. Okay, kemudian untuk pendaftaran tawaran rayuan, okey, ini mana kalau macam tuan-tuan dan puan-puan membuat rayuan, okey, untuk keputusan ya akan diberi pada 19 sehingga 21 hari bulan 3. Ya, 19 hingga 21 hari bulan 3, di mana jabatan akan mengeluarkan status permohonan rayuan dan pendaftaran tawaran rayuan pada 24 hingga 27 hari bulan 3 2025. Okey, dan kemudian tawaran permohonan tingkatan 1 ditutup. Ya, tawaran permohonan tingkatan 1 ditutup pada 30 hari bulan April 2025. Okey, baik. Itu ada takwim atau proses kerja permohonan kemasukan tingkatan 1 2025. Baik, kalau kita tengok pada slide. Okey. Kita tengok kepada dimula daripada taklimat daripada UPI lah. Ini pun telah dibuat oleh bahagian UPI daerah taklimat kepada sekolah. Kemudian pihak sekolah sekarang ni lah ya,
taklimat kepada guru dan ibu bapa tahun 6. Ya, bagaimana cara untuk memohon ke tingkatan 1. Okey, kemudian selepas ini bermula pada 1 November sehingga 27 Disember. Okey, daftar permohonan. Yes, ibu bapa bolehlah layari laman web tadi isekolah.jais.gov.my. Okey, kemudian apabila murid-murid ni dah menerima dokumen ataupun dah mendapat keputusan peperiksaan, segala dokumen tu perlulah di naik muat ataupun muat naiklah ke borang-borang yang telah disediakan. Okey, ini syarat-syarat ke tingkatan 1. Okey, yang pertama sekali, murid-murid mestilah daripada sekolah rendah agama integrasi, sekolah rendah agama, kafai, sekolah rendah Islam, Jabatan Agama Islam Selangor dan yang berdaftar ya di bawah JAIS. Kemudian permohonan secara penuh, ya, secara penuh maksudnya tiada lagi secara bersurat. Okey. Kemudian murid-murid hanya ditempatkan di SAMT MITS mengikut zon dan kelahikan khas berdasarkan permohonan. Okey, ini untuk makluman kepada ibu bapa. Kalau S Registration 3, SAM dia adalah di SAMTouch. Ya, itu sahaja tempatnya lah. Ya. Okey, kita tengok senarai. Ya, senarai dokumen. Sekali dokumen yang diperlukan ialah yang pertama sekali ibu bapa perlu menyediakan salinan surat beranak murid. Ya, salinan surat beranak murid. Kemudian salinan kad pengenalan ibu bapa. Ya. Yang ketiga, PBD sekolah kebangsaan. Yang keempat adalah pelaporan PAJSK, KPM ataupun JAIS. Nanti insyaAllah saya akan terangkanlah. Ya. Jadi ada 4 dokumen ini yang perlu disertakan, yang perlu diupload ya, di dalam e-sekolah nanti. Ya. Okey, jadi daripada catat alert ni ya, bermula pada 1 November sehinggalah 27 Disember permohonan ditutup. Kemudian untuk UKK ni adalah ujian kelayakan khas. Ini di mana murid-murid yang ingin memohon ke MITS ya, ataupun SAM yang memilih untuk ke MITS ataupun ke SAM Muhammadiyah Pekan Sabak perlulah mengikuti ataupun menjalani ujian UKK. Baik, untuk ujian UKK ni, ujian ni dibuat berdasarkan kepada beberapa bidang lah. Yang pertama, dia akan dinilai daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik, dan yang kelima adalah psikomotor. Itulah yang telah digaris panukan lah. Kemudian apabila berjaya dalam UKK yang akan dilaksanakan pada 6 sehingga 9 Januari 2025, temuduga. Okey, temuduga MITS akan dibuat atau akan dijalankan pada 13 hingga 14 Januari 2025. Ya. Jadi mana-mana murid-murid yang telah pun berjaya menduduki UKK, mereka pula ya perlulah menduduki temuduga MITS pada 13 hingga 14 Januari 2025. Okey. Kemudian semakkan penempatan akan dibuat pada 31 hari bulan Januari 2025. Okey. Baik ya. Okey, ini adalah sistem yang telah pun dibangunkan oleh pihak JAIS, di mana ibu bapa perlu mengisi segala permohonan kemasukan tingkatan 1 oleh murid-murid warga negara
yang berminat lah ya, yang berminat untuk meneruskan pelajaran ke tingkatan 1 di Sekolah Agama Negeri di bawah di Selangor. Okay, nanti tuan-tuan dan puan-puan bolehlah buka isekolah.jais.gov.my. Ya, ni ada ya. Telah pun dimasukkan ke dalam grup kelas masing-masing. Okey. Jadi kalau boleh tengok di situ, mohon di sini. Ya, permohonan kemasukan apabila kita tengok buka aja e-sekolah ya pada kuat kuasa 1 November. Ya, sekarang ni dia masih lagi ditutup. Tapi 1 November akan mula dibuka untuk ibu bapa mengisi segala butiran yang diperlukan. Okay. Permohonan kemasukan tingkatan 1 oleh murid warga negara ke SAM Samti Negeri Selangor. Okey. Masuk saja dia akan jumpalah seperti ini. Itu log masuk akaun, masukkan email dan kata laluan untuk log masuk. Okey, kemudian sekarang ni kita tak ada lagi akaun, terus kepada di bawah tu pengguna baru iaitu daftar di sinilah. Ya. Di mana ini atas nama ibu bapa ataupun penjaga. Okey, kemudian daftar akaun seperti biasalah. Ya, masukkan email dan password untuk daftar, email, kata laluan, kata laluan. Kemudian saya bersetuju dengan terma dan syarat bagi sistem ini. Kemudian daftar. Ya. Okey, kemudian apabila dah daftar, okey, tuan-tuan dan puan-puan akan nampak ada baris. Ya, ada 3 baris ya, di atas tu. Okey, di situlah tuan-puan perlu klik dan di situ akan keluarlah dashboard pemohon, di mana pemohon perlu diisi maklumat peribadi, maklumat ibu bapa, maklumat sekolah, maklumat akademik, senarai semak dan maklumat permohonan. Di situ akan dipaparkan. Okey, kita tengok kepada maklumat pelajar. Okey, nama pelajar ni adalah anak tuan-tuan dan puan-puan yang mengambil peperiksaan PKM pada tahun 2024. Okey. Nombor MyKad ya, nombor MyKad anak, kemudian warga negara, kemudian alamat ya, alamat surat menyurat, kemudian postcode, okey, daerah dan sebagainya. Kemudian kemaskinilah. Okey, apabila selesai untuk maklumat murid pelajar kepada maklumat ibu bapa. Okey, maklumat ibu bapa boleh isilah ya, hubungan, nama, nombor MyKad, warga negara, ya, nombor telefon, pekerjaan dan pendapatan. Okey. Okey, jadi di sini isunya okey, apabila ibu bapa mengisi, okey, dia perlukan kepada ibu dan bapa. Okey. Ada pertanyaan ya, mungkin ada juga permasalahan. Okey, contoh sekiranya pasangan suami isteri itu telah pun bercerai, ya, semana yang saya dapat makluman daripada bahagian BPI. Sekiranya ibu bapa bercerai, ya, maklumat ibu bapa perlu diisi mengikut ibu bapa kandung. Ya, dia tak boleh, contoh kalau dia dah bercerai ibu tapi bapa tiri, tak boleh. Dia mestilah ibu dan bapa kandung. Okey, itu kalau bercerai. Baik, sekiranya kalau meninggal ya, atau meninggal salah seorang, masih juga perlu diisi mengikut nama ibu bapa kandung. Dia tak boleh kosongkan. Ya, tidak boleh dikosongkan. Di mana kalau maklumat ibu dan bapa tu perlu diisi dua-dua bahagian. Ya, ini adalah prosedur. Okey, sekiranya kalau meninggal dan sebagainya, tulislah di situ ya, makluman yang sama ada meninggal ataupun bercerai. Ya, itu kena ya, sebab apabila kita mengisi dokumen yang tidak lengkap, dikhawatiri ya, kita punya permohonan akan dianggap tidak lengkap. Ya. Okey, kemudian untuk makluman sekolah, okey, sekolah, nama sekolah sebenarnya dah telah pun ditulis ya di dalam sistem. Sekiranya sekolah kita dah SRA Session 3, bolehlah kita tarik di situ ya.
Kalau terlalu banyak boleh kita tengok pada search ni. Kalau search ni tulis kat ni SR3, insya-Allah benda tu akan keluar kat situ. Okey, inilah pelaporan berasaskan sekolah 2024 sebenarnya ya. 2024 ni adalah contoh tahun lepas. Okey, jadi pelaporan ni dia akan keluar nama anak tadi tu, anak yang tuan-puan masukkan tadi, awal tadi, nombor MyKad, jantina dan alamat akan keluar. Okey, PSRA. Okey, untuk PSRA dia ada kira apabila murid-murid itu mendapat mumtaz, dia akan dapat 50 skor. Kalau mumtaz 50. Kalau jayyidan dia tuan-puan hanya cuma tuliskan sahaja grade mumtaz ke jayyidan dan sebagainya, dia akan automatik pencapaian tu akan ditulis kat situ. Kat tindakan tu lah. Ya. Tekan dekat tindakan ni yang ada gambar pensel ni kat sinilah. Apa juga boleh ditulis di kat sini tindakan ni. Okey. Okey, kalau mumtaz dapat 50 skor. Okey, tilawah Al-Quran UTH lah. Okay, UTH ni boleh didapati daripada guru kelas masing-masing ya. UTH semua juga dalam sijil PSRA. Ada. Kalau sekiranya dapat mumtaz, dia akan dapat 10 skor. Penilaian sasia. Okey, penilaian sasia ni adalah di mana murid-murid tahap 2, iaitu tahun 4, 5 dan 6, mereka ni perlu mengisi satu buku, iaitu sebut sebagai buku tarbiyah amal. Ya. Dalam tu sebenarnya murid-murid perlu mengisi amalan-amalan yang dibuat hari-harian, ya. Di mana pengisian tu dibuat selama 6 bulan. Dalam masa 6 bulan tu guru-guru akan mengambil 3 bulan yang terbaik. 3 bulan terbaik dan juga akan dikira, dan apabila markah dia melebihi 101. Sekiranya kalau dapat 100 dia mumtaz. Kalau lebih daripada 101 disebut sebagai Al-Fatih Junior. Al-Fatih Junior akan mendapat skor dia adalah 10. Markah penuh lah. Kemudian kurikulum JAIZ dan juga kebangsaan. Okey, di sini untuk makluman ibu bapa, perlu dinyatakan atau perlu disertakan juga dengan sijil. Okey, sijil yang tertinggi. Ya. Untuk sekiranya dia ada sama ada untuk tahun semasa atau tahun sebelum ni. Maksud sama ada tahun 5 atau tahun 6, pilih sijil yang tertinggi, yang terbaik. Sama ada JAIZ ataupun kebangsaan lah, sekolah kebangsaan. Okey. Contohlah kalau anak tuan-tuan dan puan-puan ni aktif dalam sukan di sekolah kebangsaan ataupun wakil antarabangsa contoh, okey, dan juga mereka ni mendapat tempat, contoh Johan ke naik Johan Segan, itu yang paling tinggi boleh dimasukkan dalam penilaian sekolah ni. Sebab program JAIZ ataupun kebangsaan. Satu sahaja. Ya. Sekiranya kalau anak tuan ni aktif di sekolah agama dan sekolah kebangsaan, pilih yang terbaik. Sekiranya kalau tuan-puan tak boleh ataupun rasa macam tak tahu nak pilih yang mana, boleh rujuk ke pihak sekolah agama, kita akan bantulah untuk memilih ataupun kita boleh tentukan mana satu pencapaian kurikulum yang terbaik lah. Di situ akan menyumbang 5 skor. Kemudian PAFA. PAFA ni di mana murid-murid akan dinilai dari segi penghayatan, penilaian amal fardu ain yang mereka buat. InsyaAllah semua murid akan dapatlah lulus semua, insyaAllah. Kemudian PBD kurikulum kebangsaan. Okey, di sini untuk PBD kurikulum kebangsaan, ibu bapa bolehlah sertakan untuk yang pertengahan tahun. Okey. Untuk kali ini daripada bulan 1 bulan 11 hingga 27 bulan 12 ni, masukkan dulu, letakkan dulu PBD pertengahan tahun. Sekiranya tuan-tuan dah dapat PBD kurikulum kebangsaan akhir tahun, boleh update. Boleh update balik dan masukkan. Dapat TP berapa kat situ. Okey, jadi
inilah yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat. Jadi PSR ni tak perlu nak isi dulu lah, sebab peperiksaan yang sebenar kita tak dapat lagi. Mana-mana yang boleh diisi, boleh isi dululah. Okey. Okey. Inilah dia ya. Apabila tuan-tuan dan puan-puan telah pun isi, dia akan keluar macam ni. Senarai pemohon. Senarai permohonan. Tingkatan 1. Tarikh bila, kemudian hantar bila. Okey. Baik. Saya rasa setakat ini dulu. Kalau ada apa-apa boleh bertanya lah. Ibu apa? Sekiranya ada soalan, pertanyaan, sekiranya tak faham ke perlu saya ulang balik, boleh ya? Ada yang tanya, boleh keputusan rayuan Januari atau Februari? Tarikh rayuan. Tarikh rayuan. Ada yang tanya tarikh rayuan. Okay. Okay, kena ke Okey, soalan tarikh rayuan dah. saya nak keputusan tarikh rayuan Januari atau Februari? Okey, kalau di sini kita balik. Okey, semakkan keputusan ya. Okey, keputusannya akan dibuat pada 3 hingga 5. Okey. Okey, calon tidak berjaya, semakkan keputusan. Semakkan keputusan permohonan rayuan pada 3 hingga 5 hari bulan Januari. Ya, 3 hingga 5 hari bulan Januari 2025. Lepas tu ada yang tanya, perkara 7 dan 8. Tak akui proses kerja tu kata calon mutas saja ke? Dia tak faham maksud Ustaz. Okey. Untuk UKK 7-8. Okey, baik ya. Untuk UKK ni, ini adalah ujian kelayakan khas di mana akan dibuat kepada murid-murid yang memohon MITS. SAM Muhammadiyah Pekan Sabah kepada calon yang mumtaz sahaja. SAMBES tak ada. Untuk SAMBES dia tiada ujian UKK. Ya, sebab SAMBES dia ada penilaian dia sendirilah. Ya, jadi saya ulang semula, untuk murid memiliki ujian kelayakan khas UKK hanya kepada calon mumtaz yang memohon MITS dan juga SAM Muhammadiyah Pekan Sabah. Tak ada ujian ke? SAMTAS tiada ujian. SAMTAS ni dia automatik. Okay, sekiranya tuan-tuan puan-puan mengisi secara online, penempatan anak tuan-puan secara asasnya adalah di SAMTAS. Asasnya, kan? Sekiranya tuan-puan memilih MITS, okay, automatik untuk yang SAMTAS tiada nama. Maksudnya dalam satu sistem hanya satu calon sahaja. Dia tak boleh macam saya masuk MITS, SAMBES, kemudian SAMTAS tak boleh. Dia hanya kena pilih satu sahaja. Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih. Sekiranya kalau tuan-puan ingin anak tuan-puan di SAMTAS sahaja, maksudnya tak perlulah anak isi MITS ataupun SAMBES dan juga SAM Muhammadiyah Pekan Sabah. Okay? Tetapi sekiranya kalau tuan-puan nak anak ke MITS, ya, jadi penempatan hanya kat MITS sahaja. Rayuan hanya dibuat untuk ke MITS. Okay? Kecuali sekiranya
ada kekosongan. Kekosongan maksudnya sekiranya anak tuan puan tak dapat ke MIS, ya, buat rayuan untuk ke Suntouch, cumanya sekiranya ada kekosongan. Sebab apabila nama anak tuan dan puan telah pun disenaraikan ke MIS, automatik anak tuan puan tiada nama di Suntouch. Macam tu. Lepas tu kalau Minta maaf. Ya. Kalau maksudnya kalau yang ada ibu bapa yang isi 2, Ya. dia akan masuk mix dulu. Masa Suntouch terus dia potong kan. Maksudnya Kalau dia ada yang isi dulu. tuan, dia hanya satu sahaja tuan. Tuan kena pilih satu sahaja. Oh, kena pilih satu saja. Ya. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Nama. lepas tu tanya, kalau tak dapat mumtaz tak layak mohon ke? Okey, kita tengok juga kalau tak mumtaz contoh jamidan boleh juga, ya, sebab kalau ikutkan kepada syarat, ya, syarat kemasukan. Okey, syarat kemasukan permohonan ke tingkatan 1. Okey, calon-calon menduduki peperiksaan sekolah rendah agama PSRA 2004 dan lulus kurang-kurangnya makbul. Okey, beserta semua salinan dokumen sokongan yang telah disahkan. Maksud di sini, tuan puan boleh sahaja isi. Boleh juga isi. Okey, contoh kalau jajidan tak tahu, sebab jajidan kita tak dah tahu markah dia berapa. Sekiranya kalau ada kekosongan, dia bolehlah. Itu semua bergantung kepada keputusan keseluruhan. Atau ada yang bertanya, tarikh rayuan 3 hingga 5 Januari. Tapi keputusan permohonan kemasukan pada 31 Januari. Macam mana nak buat rayuan kalau belum tahu lagi dapat ke tidak masuk situ, Ustaz? Keputusan rayuan 3 hingga 5 Januari. Tapi keputusan kemasukan 31 Januari. Untuk keputusan muka satu permohonan masuk ke tingkatan 1. Okey, biasanya ibu bapa akan menerima surat, ya, surat sama ada lulus ataupun tidak melalui email. Melalui inilah, ya. Jadi sekarang ni untuk tahun ini tiada lagi pengeluaran surat, ya, secara hard copy lah. Dia tak ada salinan kepada sekolah. Jadi apa-apa makluman ibu bapa kena update, ya, dalam e-sekolah tadi tu. Boleh tengok balik ikut kepada jadual atau tarikh-tarikh yang kita bagi ni lah. Jadi mak ayah memang kena sentiasa ingatlah tarikh-tarikh ni. Ya, sebab tarikh ni kita dah berikan kepada guru kelas tahun 6 dan tak pada ibu bapa ambil maklum tarikh-tarikh ni. Sebab segala tindakan semua ni adalah daripada ibu bapa. Macam tu. Okay. Surat menyurat, ya, sama ada lulus ataupun tidak, ya. Okey. Sekolah memang boleh pilih satu je sebab pengalaman dengan abang boleh 3 pilihan. Ya. Okey, untuk tahun-tahun sebelum ini memang macam tu. Okey, boleh pilih nak 2 ke 3 kan. Contoh kalau Sunbest isi, Smith kita isi. Tapi tahun ini pihak BPI telah membuat garis panduan yang baru di mana satu murid satu sekolah. Jadi mungkin dia nak pastikan ibu bapa ni memilih betul-betul pilih. Hanya satu saja, satu murid satu sekolah saja. Saya tanya, jadi bila mohon ke Suntouch, pemilihan berdasarkan macam mana? Okey, untuk Suntouch dia mumtaz. Biasa dia akan pilih yang mumtaz. Sekiranya kalau mumtaz tu pun kita tak tahu sama ada mumtaz tu sufi ataupun tidak, bergantung kepada keputusan. Mumtaz sebenarnya 90 hingga 100, tapi tak tahu berapa peratus yang didapat. Jadi apa-apa memang kena mumtaz. Maaf bertanya kurang jelas, maka PSRA auto masuk dalam sistem ke atau ibu bapa yang perlu KS sendiri ke dalam sistem?
Okey, untuk markah, segala markah semua ibu bapa kena isi. Ya, semua markah, semua pangkat ibu bapa kena isi dan perlu di-upload atau perlu dinaik muat salinan segala sijil ke dalam sistem. Ya, di mana untuk tahun ini tidak perlu pengesahan, ya. Segala sijil, dokumen-dokumen tidak perlu pengesahan daripada pihak sekolah. Ya, mana yang mungkin tuan-puan ada pengalaman tahun lepas ada anak perlu mengantar ke sekolah untuk disahkan, tapi untuk tahun ini tidak perlu. Ya, tidak perlu. Sebab nanti apabila tuan-puan menerima sahaja keputusan anak mungkas, tuan-puan boleh terus isi ke dalam sistem dan juga terus uploadkan sijil. Itu saja. Boleh tak terangkan perbezaan setiap jenis sum? Sum base, beats, subtouch, kan ada beza 3 tu. Sum, Sekolah sum, subtouch, Sum, beats, dengan sum Muhammadiyah Pakai Sabak. Okey, kalau sum ada dia punya sistem je. Sekejap ya. Boleh saya cakap? Siap. Sekejap ya. Saya nak ambil ni dulu. Minta maaf sementara. Ini saya boleh tolong terangkan untuk sum. Sekolah kat Selangor ni ada sum, Santi, ada mix dengan Sunday Study, sum Muhammadiyah Pengasabak. Macam saya sendiri, saya alumni sum. Saya aliran JAIS daripada sekolah menengah tingkatan 1 sampailah saya dah habis belajar sampai sekarang. Saya adalah boleh kata anak didik JAIS lah, yang dah jadi macam sekarang. Kalau macam sum, mana-mana, sum Nurul Iman, sum Touch, sum Tish, sum Syawani Sungai Betih, sum Tanjung Karang, sum apa lagi, semua segala sum sekolah agama menengah sahaja, sum saja. Saya tak masuk ni, saya tak masuk Samti. Kalau sum ni, dia adalah tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Sekolah agama yang mempunyai 2 aliran, aliran KPM, aliran perdana dengan aliran JAIS. Aliran JAIS ni tambahan. Beruntungnya sekolah agama dekat Selangor ni kita ada aliran tambahan. Andai kata kalau kita pergi sekolah menengah kebangsaan agama SMTA ataupun MRSM ataupun sekolah SBP, hanya kita hanya akan belajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 cuma aliran KPM sahaja. Kalau kita masuk sekolah JAIS, kita akan ada 2 aliran. Jadual pun akan tambah compact. Anak-anak akan belajar aliran perdana KPM. Yang kedua, anak-anak akan belajar aliran JAIS. Aliran JAIS ni kebanyakan dia ambil daripada aliran Al-Azhar secara asas. Aliran Al-Azhar secara asas. So mereka akan belajar Nahu lebih dalam, Sorof lebih dalam, Tauhid lebih dalam. Tapi silibus semua fully dalam bahasa Arab. Beza sekolah rendah kita belajar semua benda tu dalam bahasa Jawi. Bila kita masuk sekolah SAM, aliran tu kita ditambah tapi kita belajar lebih detail tapi fully dalam bahasa Arab. Tiada Jawi lagi. Tu sekolah SAM. Aliran perdana dan juga ada aliran JAIS. Aliran JAIS ni yang buat kerjasama dengan Azhar. Dia punya subjek dia, syllabus dia. Kemudian ada kan kita ada peperiksaan. Dulu tingkatan 3 ada PMR, kemudian PT3, kemudian ada PBD. Tingkatan 4 orang biasa orang cakap honeymoon years. Tapi kalau untuk sekolah SAM ataupun mana-mana sekolah bawah JAIS, SAM, MITS apa semua, tingkatan 4 ni kita ada sijil dini. Sijil menengah untuk agama. Dulu SMA, sekarang panggil sijil diniyah. Sijil diniyah ni adalah apa yang kita belajar semua dalam totally dalam bahasa Arab. Tarikh sirah, nahwu sorof, tafsir hadis, semua dalam bahasa Arab kita pelajar-pelajar akan diuji seperti sama macam PSAE tapi tingkatan 4. Aliran baru, ada aliran tambahan. Sekolah lain tak ada, sekolah bawah JAIS sahaja. Lepas tu tingkatan 5 barulah SPM. Itulah dipanggil sekolah SAM. Itu baru SAM. Kalau masuk sekolah agama menengah tinggi, baru kat situ ada aliran tingkatan 6. Tingkatan 6 tak semua sekolah ada. Biasanya sekolah agama menengah tinggi.
Sekolah agama menengah biasa pun ada tapi tak semua. Kalau sekolah agama menengah tinggi confirm ada tingkatan 6 dan juga aliran sains. Kalau sekolah agama menengah biasa, aliran sains, arisan tak ada. Dia cuma aliran agama dengan juga aliran perdagangan, ekonomi asas, admin, account sahaja. Kalau aliran sains, kita kena pergi sekolah SAM yang lebih besar ataupun SAMD. Itu beza SAM dengan SAMD. Lepas tu kita masuk MITS. MITS pula, sama macam tadi semua, ada tambahan lagi. MITS ni pula, asrama penuh, itu sudah pasti. Tapi MITS ni dah nama Mahat Integrasi Tahfiz Sains. MITS. Bermaksud sekolah tu Al-Quran. Maknanya bagi sekolah, starting pagi diorang, pukul 7.30 hafal Quran. Pukul 9, pukul 10 barulah masuk aliran perdana. Aliran perdana dan aliran jais. Macam sekolah tahfiz biasa tapi di bawah pengelolaan bawah jais lah. Kebanyakan macam kawan-kawan saya yang MITS, alumni kawan, alhamdulillah semua hebat-hebat. Itu MITS. Yalah, bila kita terapkan Al-Quran dalam hati, dalam masa sama dia belajar. Sebab kebanyakan yang keluar daripada MITS, minimum dalam kepala mesti 25 juzuk. Minimum. Mesti 25 juzuk. Itu MITS. Sebab itu bila kita nak mohon sekolah, tuan-puan kena bijak, tengok pada kemampuan anak. Kalau anak-anak tu memang boleh bawa Al-Quran dengan subjek, ambil MITS. Saya memang sarankanlah Al-Quran kan. Tapi kalau anak kita tu macam tak mampu, hanya boleh bawa jais dengan aliran perdana, ambil je lah SAM dengan SAMD. Kalau ataupun mudah kata sekolah kita ni kawasannya Samtaj lah. Sebab tu kena pilih bijak. Sebab tu jais letak kat panduan, boleh pilih satu je. Sebab nanti bila kita dah hantar untuk ambil MITS, bila buat peperiksaan saringan, Al-Quran tak lepas. Macam kalau lepas adik saya pergilah ujian untuk MITS, tak lepas. Ujiannya dia buka satu Al-Quran random, dalam masa sejam tengok boleh hafal tak satu muka. Itu ujian dia. Untuk menduga MITS. Sekolah memang sekolah cerdik lah, sekolah tahfiz. Okay, itu MITS. Okay, SAM sudah, SAMT sudah, MITS sudah. Kita masuk dekat SAM Base Study. SAM Base Study dengan SAM Muhammadiyah Pekan Sabah. Yang ni sekolah ni adalah sekolah asrama penuh. Sekolah asrama penuh di bawah pengelolaan jais. Dan sekolah ni memang cerdik-cerdik. Dia ambil cerdik sahaja. Macam sekolah Samtaj apa ni, kalau macam ada kekurangan sikit, dia still ambil. Dia boleh penuhkan Sambes ni yang terbaik, baru. Sebab Sambes ni dia memang akan jaga. Ada kata kalau pembelajarannya agak kurang merodok, agak merosot, dia akan buang student tu. Tapi dia bukan buang ke sekolah SMK, dia akan masuk ke dalam sekolah SAM-SAM. Macam tu kawan-kawan saya. Sebab tu dia jaga Sambes ni. Dia sekolah asrama penuh. Sebab SPM pun banyak kali masuk top 10. Memang sekolah cerdik. SPM masuk top 10. Jadi kalau sampai dapat masuk sekolah Sambes tadi, dia cuma akan dapat environment yang study yang sihat. Sebab semua ustaz pandai-pandai. Kira kalau anda kata macam kurang agak merosot, dia akan pindahkan masuk sekolah SAM seperti biasa. Kira mana kalau ikut level tu, SAM, SATI, MITS dengan Sambes tu sama je. Jadi bila pemilihan sekolah, tuan-puan kena tengok betul-betul. Yang mana kemampuan anak yang boleh. Tak cakap yang ni power ni pun, tidak. Sekolah semua sama. Anak-anak kita je macam mana. Kita jangan push over the limit. Kita lihat anak kita kena ambil MITS, jangan. Tengok anak kita kemampuan tu kat mana. Tapi memang kalau ikut tanya saya, yang hebatnya dekat MITS lah. Kebanyakan kawan-kawan saya, alumni MITS, ramai dah overseas. Memang hebat-hebat dengan Sambes. Mungkin itu juga yang saya dapat terangkan daripada jenis sekolah SAM lah. Ustaz, nak tanya. Kalau dari segi subjek macam mana? Kalau Samtaj berapa subjek yang jais punya agama, Sambes berapa subjek tambahan, yang mix tu berapa subjek? Yang saya tahu Samtaj ada 4 subjek kan yang tambahan aliran perdana. Betul. Dari segi subjek tu kata. Kalau subjek dekat sekolah, kalau aliran perdana, aliran KPM, kita semua sama. SMKA ke, SPP ke, Amarat SMA, aliran perdana KPM tu semua sama. Tak terkecuali sekolah bawah, sekolah menengah bawah jais ni lah. Sama juga aliran perdana. Dia tak ada berubah apa-apa. Cuma sekolah bawah jais ni kita cuma tambah dini je.
Dia macam ibaratnya sekolah kebahasaan yang anak kita dengan sekolah agama kita sekarang digabungkan jadi satu sekolah. Cuma bezanya subjek sekolah agama ni kita fully dalam bahasa Arab. Tak ada jawi. Jadi aliran perdana tu sama je dengan sekolah-sekolah lain. Kalau dari segi bilangan subjek sama-sama ya? Cuma tambah 4 subjek yang ya. Sometimes, sampai Semua kalau ada yang jais semua sama sekolah lain. Cuma beza yang tu satu je dekat MITS. Dia Al-Quran, dia tambah Quran, kena hafal 30 juzuk. Aliran dini, aliran dini Samti ke Sambes ke aliran dini semua sama. Dan pelajar-pelajar akan diuji masa tingkatan 4. Tapi kebanyakannya ada yang dia dah masuk dah sekolah Samti, Sambes, dah masuk sekolah lah. Lepas tu dah belajar lah macam biasa. Tingkatan 1 aliran dini dia ambil, dalam masa yang sama dia ambil aliran perdana kan. Kan dia memang kena ambil dua-dua. Bila dah belajar tingkatan 1, tingkatan 2, anak stres. Banyak kes anak stres dia tak boleh belajar. Dia tak boleh nak gabungkan dua aliran tu. Dia tak boleh nak masuk. Dah lah nak fokus aliran perdana 1. Kemudian dia kena fokus dekat aliran jais. Aliran jais berat tau. Saya dulu pun banyak gagal, jujur lah. Sebab berat. Sebab kita anak-anak tak pernah terdedah dengan fully bahasa Arab. Sebab kena belajar nahu je. Semua bahasa Arab. Sorof je dalam bahasa Arab. Lepas tu tafsir, hadis-hadis. Memang agak tinggi lah. Kebanyakan anak ada yang tak boleh buat macam tu. Kebanyakannya nanti tingkatan 3 mereka akan keluar. Sebab tak nak ambil ujian tingkatan 4. Sebab pelajar-pelajar akan diuji ujian dini masa tingkatan 4. Sebab biasanya tingkatan 4 ni kalau sekolah lain, Emarat SEM apa semua, itu sebagai honeymoon dia sebab tak diperiksa. Dia cuma belajar je untuk persiapan untuk masuk SPM tingkatan 5. Harap faham dah ya untuk perbezaan asam. Sebab kita jais ni ada kelebihan kat situ. Kenapa saya berkata kelebihan? Saya agak lemah daripada aliran perdana. Saya punya SPM pun berapa dia boleh kira pakai sebelah tangan je A dia. PMR pun saya tu PMR pun boleh kira pakai sebelah tangan. PPSA pun boleh kira sebagai sebelah tangan. Tapi disebabkan saya ada peluang kedua iaitu dekat aliran jais, alhamdulillah lah saya dapat skor dekat aliran dini. Lepas tu aliran dini itulah kalau anak kita dapat aliran dini, dia dapat muntas ataupun JJ dan macam saya JJ dan aliran dini tu yang jais sediakan. Dengan aliran dini tu layak untuk memohon masuk sijil tinggi agama Malaysia tingkatan 6 STAM. STAM tu taraf diploma. Dengan sijil dini itulah saya dapat lompat masuk STAM. Sebab SPM saya pun memang tak layak masuk universiti, jujur saya kata. Dengan sijil dini tu saya dapat skor, saya masuk STAM. Dengan STAM tu pula alhamdulillah lah baik. Itu saya dapat belajar ke Mesir. So saya kata saya ni adalah anak-anak jais lah. Kalau aliran perdana saya ni tak baru pandai. Begitu. So saya kata kalau dapat masuk sekolah SAM ni kita dapat peluang dua. Kita ada aliran perdana, aliran KPM. Sebab kadang-kadang kita tak dapat tengok anak kita ni hebat kat mana. Kita kadang anak-anak ni just belajar. Kita tak nampak. Dalam tingkatan 2, tingkatan 3 baru kita nampak minat dia tu kat mana. Harap faham lah ya. Untuk ada kat sekolah SAM ni ada dua aliran. Aliran dini dan aliran KPM. Dan dulu wajib dia ambil. Maksudnya kalau nak ke Mesir tu maksudnya LDM tingkatan 4 tu yang lebih penting lah. Kalau kita nak anak tu berminat nak ke Mesir, LDM tingkatan 4 tu yang lebih penting daripada LDM tingkatan 5. Betul ke macam tu? Kalau nak pergi ke Mesir kita jauh pula ni. Itu mungkin boleh direct dengan saya lah kalau sebab kita fokus tingkatan 1 dululah. Kalau nak ke Mesir tu kita cerita kita je lah. Sebab di tingkatan 1 memang jauh nanti. Harap faham lah ya. Saya pas balik pada guru-guru akan. Assalamualaikum Ustaz. Tak maaf nak tanya sekejap. Ya saya. Kita boleh pupuk tak minat anak ni? Kita nak satu soalan je. Okey. Minta maaf luar daripada yang sepatutnya. Okey, soalan. Bagaimana nak memupuk minat anak? Kita kan memang macam Ustaz cakap tu memang betul, saya setuju berat sekolah bawah jais sebab ada dua aliran kan. Murid yang biasa sekolah aliran perdana pun kita nak bantu untuk kuasai dengan bagus pun masalah kita menghadapi kesukaran. So macam mana kita nak memupuk minat tu supaya dia kan macam Ustaz cakap tadi dalam santas kan dia pakai bahasa Arab kan.
Jadi saya sendiri pun saya akui saya memang tak pandai lah bahasa Arab. Sebab saya bukan bidang aliran agama kan. So macam mana kita nak membantu anak kalau kita selalu akan ke arah ni. Terima kasih Ustaz. Minta maaf keluar daripada tajuk sikit. Okey, tak apa. Okey. Macam ni Puan. Kita boleh, insyaAllah kita akan buat sesi yang lain lah Puan ya. Mengenai macam soalan Puan tu. Motivasi. Sekarang ni kita cuba fokuskan dulu lah untuk proses. Proses kemasukan ke tingkatan 1. Ya Puan ya. InsyaAllah kita akan mungkin buat sesi lain lah. Okey Ustaz. Okay. Soalan lain yang berkaitan dengan kemasukan? Ustaz. Result keluar bila Ustaz? PSIA? Pihak sekolah pun tak pasti lagi. Kita tengah menunggulah sebab baru aja minggu ni habis periksa. Yang dalam minggu ni. Jadi banyak lagi lah prosedur yang perlu dilalui. InsyaAllah dalam bulan 12 rasanya. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Okey, soalan. Saya rasa Puan, kalau dalam buku dia ada Assalamualaikum Ustaz. Adakah peperiksaan lain daripada peperiksaan depan ni? Ni dulu. Apa tadi Cik? Ada peperiksaan lain tak selepas peperiksaan PSRA ni? Peperiksaan, okey, yang mana saya maklum tadi, peperiksaan ada hanya untuk calon yang ingin memohon kepada memohon masuk ke MITS. MITS tu adalah untuk Mahad Integrasi Tahfiz, kan? Tahfiz Sains, di mana murid-murid yang ingin masuki MITS perlu menduduki satu ujian khas, ujian kelayakan khas. Itu sahaja. Macam SAMBES tak perlu ujian dan juga SAMTAF pun tak perlu ujian. Soalan seterusnya, betul ke anak Mumtaz kalau yang Mumtaz diberikan satu filtering iaitu UKK untuk apply MITS SAMBES? SAMBES tak perlu. SAMBES tidak perlu untuk ujian. Cumanya dia ada dia kata jika Mumtaz dia nama dia automatik, adakah yang difaham adakah Mumtaz dia akan dapat masuk, nama dah masuk ke SAMTAS, kemudian dia akan dapat filtering UKK untuk masuk MITS SAMBES? Tak. Memang dia satu kena sekolah. Mohon. Ya, dia kena mohon. Setiap murid ataupun calon perlu memilih satu. Sekiranya dia tak memilih MITS ataupun SAMBES, nama dia berada di SAMTAS. Tetapi kita tengok jugalah dari segi keputusan Mumtaz. Sebab Mumtaz ni kita tahu dia punya range dia antara 90 hingga 100, tak tahu anak tu kat mana range dia. Kalau nak mohon sekolah luar daerah Petaling boleh ke? Macam ini minta Sambet Kelang. Sambet. Syamudin Sungai Betih. Dia ikut boleh. kawasan. Okay, untuk soalan ni, untuk SRA Session 3, untuk SAM hanya di SAMTAS sahaja. Ya, sebabnya ada dah buat location setiap sekolah tu di mana. Untuk maklumat yang dalam taklimat saya dah maklum tadi, SAM tak banyak. Ya, dia bagi-bagilah. Untuk SAM hanya ada 93 kelas. Nak menampung seramai 3,000. Ini luar tersinggung. Puan Salbia tutup. Untuk slide 16, pelaporan markah skor ibu bapa isi sendiri ke sistem masukkan? Okay. Slide 16. Slide 16. Slide 16, pelaporan markah skor ibu bapa masuk sendiri ke ataupun sistem masukkan? Ya, saya tengok. Pelaporan berdasarkan sekolah. Okey, biasanya semua ibu bapa ni kena isi. Semua ibu bapa kena isi. Ya. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk sistem JAIS kali ni 100% ibu bapa yang isi. Ya. Sekiranya kurang
kurang faham ataupun kurang maklum, boleh rujuk kepada pihak sekolah lah. InsyaAllah pihak sekolah akan cuba untuk membantu. Apa yang boleh difahami seolah-olah andai anak tak dapat muntah tak perlu mohon ke? Okey. Maksudnya kita tengok juga kalau contoh dia jahit jidan, mohon juga. Boleh je, tak ada masalah. Popo. Kan makan popo PBD ditambah. Okey. Dalam sistem ni, ibu bapa hanya isi saja dokumen, isi saja segala apa yang diperlukan. Kelayakan sebenarnya ditentukan oleh bahagian BPI. Yang penting tuan-puan maklum apa yang ataupun tuan-puan tahu sejauh mana kemampuan anak-anak tuan-puan. Sedangkan kerana kita tahu semak mumtaz pun sebenarnya ada juga yang tak dapat. Jadi tak salah kalau kita cuba. Untuk temuduga Mitch merangkumi bahagian apa? Kan dia ada UKK tadi. Okey. Selain hafazan. Kalau ujian MITS itu seperti mana yang UKK yang saya maklum tadi, untuk UKK dia akan nilai dari segi bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Maths, BI, kemudian psikomotor. Okay, tapi kalau yang MITS hafazan. Tambah hafazan. Lepas tu ada tanya, jika anak tak dapat masuk tingkatan 1, tapi mungkin anak berminat untuk masuk tingkatan 4, boleh ke mohon masuk tingkatan 4? Sekolah agama? Daripada tingkatan 1-3 mungkin sekolah biasa ataupun sekolah SMK ke ataupun SMKA ke, tiba-tiba tingkatan 4 dia nak masuk bawa aliran JAIS, boleh ke? Itu kena rujuk ke BPI lah. Untuk yang ke tingkatan 4 ni, contoh dari tahun 1 hingga tahun 3 di sekolah biasa atau sekolah kebangsaan, apabila nak ke tingkatan 4 ke sekolah agama, biasanya rujuk kepada BPI. Slide ni boleh share tak? Dia kata dia dapat tak? Dapat lah. Dapat? Guru kelas. Okay. Saya nak tambah soalan tadi. Sebab kita boleh minta sama ada sampai atau santas kalau minta 2. Kalau kita nak minta sampai pun takut juga kan. So katalah kita minta santas itu. So tingkatan 1, tingkatan 2, 3, tingkatan 4 kita cuba mohon sampai. Ada ke kemungkinan macam tu? Tak ada tuan. Tak ada. Tahun ni berubah. Dia sebab tahun ni dia dah macam satu murid satu sekolah. Dia kalau macam tuan nak terima sampai, sampai betul-betul. Dia nak macam tu. Sebab tu sampai tu takut saingan tinggi kan. Sampai dengan mix. Ya, betul tuan. Sekarang pun untuk makluman, anak-anak kita ni semua dah bijak-bijak, dah pandai-pandai kan. Jadi dia kena ikut kepada peredaran masa dan zaman lah. Itu. Dengan kata PSRA tahun ni senang. Boleh jadi grade pembangkahan naik ke? Seperti 95 ke atas baru mumtaz. Soalan tu, ayat saya tu memang jauh daripada bidang kuasa kami lah. Semua akan ditentukan oleh BPI. Segala contoh dia punya grade ke grade dan sebagainya, itu semua daripada bahagian pendidikan Islam. Pihak sekolah hanya sedia nak memastikan kemampuan mendapat mumtaz, terutama mumtaz sufi lah, mumtaz yang terbaik 95 ke atas. Yang itu kita mohon kepada ibu bapa, doa ibu bapa jangan putus-putus sehingga keputusan peperiksaan diumumkan, insyaAllah. Sebab doa ibu bapa ni sebenarnya mustajab. Anak-anak memang daripada Isnin sampai Jumaat ni memang apabila guru-guru tahun 6 membuat laporan memang begitu committed lah. Apa beza sub dengan Sambes? Yang itu dah untuk beza sub dan Sambes kita pun dah bincangkan tadi awal. Assalamualaikum. Salam. Ya, puan. Saya nak tanya, dekat borang tu dia ada yang mak bapak yang kena isi tu, yang you kata penilaian murid tu kan, yang isi.
Sasia tu apa tu? Penilaian Sasia tu Ya. tu nak dapat daripada mana Okey. Cikgu memang ada minta anak-anak ke masa dekat dalam kelas ke macam mana tu? Penilaian sasiah tu daripada guru kelas. Nanti semua yang berkaitan tu guru kelas akan bagi. Guru kelas yang akan bagi. So selama ni memang guru kelas ada catik lah sebab ya ada. Itulah PBD sekarang. Lepas tu yang core curriculum JAIS tu ataupun kebangsaan tu, itu memang core curriculum saja ke ataupun pencapaian exam yang lepas tu pun kita boleh tulis yang tu penilaian tertinggi ke macam mana? Okey, core curriculum ni dia sebenarnya aktiviti luar. Okey, macam kita sekolah agama, kita hanya ada kamil lah. Okey, kamil yang pertandingan, hafal dan sebagainya. Untuk kebangsaan tu macam sukan, yang mana aktiviti luar. Okay, untuk tahun ini jabatan telah menyatakan untuk tahun ini boleh mengambil kira pencapaian tahun lepas, tahun 5 tahun 4 tak boleh lah, maksudnya tahun 5 boleh, di mana pilih yang terbaik. Okey, contohnya dia peringkat kebangsaan, contoh dia dapat Johan, itu yang terbaik walaupun dalam KPM. Sijil pencapaian. Dia tak boleh peserta penyertaan dia tak terima, dia hanya pilih sijil pencapaian. Okey, baik, terima kasih. Soalan, boleh ke mohon sekolah sub kalau dah mohon sekolah lain? Tak boleh. Sekolah MRSM tak boleh. Apa boleh. Kalau mohon MRSM, SMKA boleh mohon? Boleh. Okey. Untuk ini, contoh kalau dia Samtaj, dia tak boleh pilih Miss atau Sambes. Tetapi kalau tuan-puan nak pilih luar, itu tak masalah. MRSM, SMKA boleh mohon seperti biasa? Ya, boleh. Biasa. Assalamualaikum Ustaz, maaf ya. Saya nak mencela pasal penerangan Ustaz cakap tadi. Maaf, saya rasa benda tu dah clear tapi saya nak confirmkan lagi sekali. Contohnya penilaian core curriculum tu bermaksudnya kalau dia masuk apa-apa koko mewakili sekolah ke masa tingkatan darjah 5 dan darjah 6, tapi pencapaian dia paling tinggi adalah darjah 5, so yang darjah 5 tu boleh digunakan lah. Ya, betul. Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya lah, okey. Tadi Ustaz cakap kalau SRA 3 ni yang boleh mohon hanya Samtaj, tak boleh mohon Sambet. Okey, ada tak cara untuk nak dapatkan juga ke Sambet? Itu kita punya location hanya di Samtaj, kiranya perlu kepada keluar daerah semua bahagian BPI lah. Ya, dia membuat atas. Sebab dia limited tempatnya, memang tak betul hal lah. Kota. Kemudian kota, sekolah. Boleh tuan ya? Banyak kena terus ke JAIS lah untuk dapatkan permohonan tu. Ya tuan, ya betul. Okey, terima kasih. Abang dia kat Sambet tu yang nak try minta tanda. Okey, maksudnya dah ada track kat situ, boleh kot, cubalah. Tapi pihak yang isi borang ni memang itu saja. Satu murid, satu sekolah. Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tajuk sikit, macam mana nak mohon SAM di Negeri Sembilan gitu? Ulang balik tuan, suara tuan makin slow. Nak mohon SAM di Negeri Sembilan atau Melaka, jika Ustaz tahu. Maaf, soalan dari tajuk sikit. Terima kasih. Luar daripada Selangor. Yang itu tuan kena rujuk ke bahagian pendidikan lah. Contoh ke negeri mana, rujuk di negeri itu. Kita hanya bahagian JAIS saja. Maaf, saya sambung. Rasanya sepatutnya setahu saya lah, tak tahulah. Ini ilmu yang saya tahu. Kalau salah, saya minta maaf. Macam soalan tuan tadi, dia kata nak minta sekolah SAM negeri lain. Sepatutnya masa pada September, tak silap saya, ada sesi permohonan untuk masuk sekolah SAM tu ke SMKA macam tu lah, tapi rasanya dah ditutup. Kalau tuan hari tu apply mungkin boleh.
Maksud sebab tu saya tak ada sekolah menengah permohonan. agama Ya, Smart. betul. Kalau saya, maksud saya pemahaman saya lah. Kalau dia, tuan yang tanya tadi saya tak pasti. Tapi ada memang ada satu tarikh di mana bulan September ada permohonan kemasukan sekolah SMKA. Maksudnya di negeri-negeri mana-mana pun. Macam tu. Itu SMKA puan. Saya dah apply. Cuma saya tanya SAM. Sekolah agama menengah. Pada saya sebenarnya untuk kalau macam nak mohon keluar daripada Selangor, contoh sekolah macam Semawang, sekolah agama wilayah Persekutuan kan, dia kena buka dia punya website ataupun Facebook, dia ada update permohonan. Macam sekolah menengah imtiaz pun yang dekat Melaka pun sama. Jika kita tengok dekat punya Facebook ke mana-mana sosial media, dia akan buka permohonan. Kita boleh cuba mohon lah. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih Tuan. Okay. Ada soalan lagi? Soalan lagi? Ada soalan lagi sebab ni. Mitch ada dua aliran iaitu tahfiz dan turas. So macam mana pihak JAIS tentukan standard tu akan dapat tahfiz atau turas ketika temuduga? Okey, itu dia daripada UKK lah. Dia bergantung kepada UKK. Sama ada nak letakkan anak tu di mana. Sebabnya apabila ujian je lah sebenarnya dia nak tentukan kelayakan anak tu. Mumtaz memang dah mumtaz lah. Cumanya apabila nak melangkah ke tingkatan 1, dia ada dia punya pengiraan atau penilaian dia lah. Okay, ada soalan lagi daripada ibu bapa? 5 minit lagi, bukan 5 minit. Dah 5 minit. Untuk Sambes ada UKK atau interview ke? Sambes. Untuk Sambes tiada ujian UKK. Dia secara dia akan dinilai lah, ada penilaian dia. Soalan sebelum kita akhirkan kita punya pertemuan. Sekiranya ada lagi? Kalau sekolah menengah agama tu termasuk dalam permohonan ini kan? Sekolah menengah agama apa tu? Sebab dekat Malaysia ni ada sekolah menengah agama persekutuan, sekolah menengah agama Islamiah, banyak. Cuma kalau di bawah Selangor, sekolah agama menengah. Dia agama dulu baru menengah. Jika tiada. Okey. Baik ya. Okey, sekiranya tak ada, saya serahkan semula kepada pengurusi untuk pertemuan kita saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih kepada Ustaz Azman bin Mahmud, Guru Kenal Hal Ehwal Murid di atas pencerahan dan taklimat sebentar tadi. Sebelum kita akhiri kita punya pertemuan pada pagi ini, saya wakil daripada pihak sekolah ingin memohon dan ribuan kemaafan jika ada kekurangan. Ini pun kali pertama kita menjalankan secara talian. Biasanya kita menjalankan secara bersemuka di sekolah. Pada tahun ini pertama kali kami mengadakan secara online. InsyaAllah apa-apa feedback yang boleh diberikan kami akan menambah baik pada masa yang akan datang. Untuk rakaman pun saya tak dapat nak buat dalam pertemuan ni sebab ada masalah teknikal. Ini pun ada inisiatif saya pakai dua handphone, dua Google Link. Kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan boleh directlah kepada guru kelas ataupun nak seronok bercerita dengan saya pun boleh.
Sebab keluarga saya dah pengalaman dari SDP, adik-adik saya nombor 1 JAIS, nombor 2 SDP, nombor 3 SMTA, nombor 4 Tafiz, nombor 5 MRCM. Jadi semua pendidikan kat Malaysia family saya dah rasa. Jadi saya ada pengalaman, kalau nak bercerita saya okey je. Nak mana pengalaman yang terbaik, saya bolehlah kita berkongsi pendapat, pengalaman yang mana dapat membantu ibu bapa lah. Jadi harap pertemuan kita pada pagi ini dapat membantu ibu bapa bagi pencerahan dalam permohonan. Jadi maka oleh itu InsyaAllah akhir kata, InsyaAllah saya nak tutup pertemuan kita pada pagi ini. Apa-apa anda kata kekurangan, saya wakil sekolah ingin memohon kemaafan daripada segala teknikal yang ada. InsyaAllah pada masa akan kami akan buat lebih baik. Itu saya mengakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz boleh tanya lagi soalan tak?